Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustaz Nasruddin untuk sesi pembelajaran yang seterusnya, iaitu Tajwid Al-Baghdadi. Tahniah saya ucapkan kepada para pelajar yang telah khatam, yang telah habis belajar modul Tajwid Al-Baghdadi, iaitu modul asas pembelajaran yang berkaitan dengan mengenal huruf hijaiyah dan juga mengenal bunyi-bunyi yang patut dibunyikan bila berada bersama dengan huruf-huruf hijaiyah yang diletakkan baris. Okey, tahniah kepada tuan-tuan. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi dengan para pelajar sekalian berkaitan dengan asas tajwid. Okey, kita akan belajar dalam buku modul tajwid ini asas saja, ya, asas tajwid, yang mana dalam buku asas ini kita akan belajar bagaimana untuk kita mengenal bacaan makhraj. Okey, boleh tengok pendahuluan bagi sesiapa yang ada buku, boleh tengok pendahuluan. Okey, apa yang kita dapat bila kita belajar dalam buku Tajwid Al-Baghdadi ini? Yang pertama, kita dapat menguasai ilmu makhraj. Makhraj iaitu tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah dalam struktur asas bacaan. Itu dah disebut makhraj huruf. Makhraj huruf ialah tempat keluar sebutan. Contohnya, kita nak sebut huruf ba. Macam mana nak keluarkan bunyi ba? Mesti melalui bibir. Ba. Kalau tak tutup mulut, contohnya saya buka mulut, boleh tak saya sebut huruf ba? Tak bunyi huruf ba. Mesti kena tutup mulut dulu. Itu dipanggil makhraj mulut, makhraj bibir bagi sebutan huruf ba. Ba. Mim pun sama, min. Nun, nun. Nun ni pergerakan dalam lah. Okey. Jadi setiap sebutan huruf hijaiyah itu, sama ada kita sebut namanya sahaja ataupun kita sebut dengan bacaan berbaris dan sebagainya, mesti ada tempat keluar. Kalau kita tak sebut menggunakan tempat keluar, yakni makhraj yang betul, maka sebutan huruf itu boleh jadi tidak sempurna dan tidak betul. Lebih-lebih lagi kepada huruf-huruf yang bila didengar tu macam sama. Contohnya huruf ha pula dengan huruf ha. Okey, itu beza, sebutannya beza, tapi bunyinya seakan sama. Huruf ra dengan huruf ra, mungkin kalau kita tak tahu beza cara sebutan, mungkin bila kita baca dia akan jadi macam sama. Okey, zai dengan zal, bunyi macam za, sama, tapi cara sebutan makhrajnya berbeza. Okey, sebab itulah kita kena belajar untuk kenal makhraj sebutan huruf. Yang kedua, kita dapat menguasai teknik bacaan dan cara menyebut yang jelas dan mudah bagi huruf-huruf yang banyak berubah dari segi bacaannya apabila bertemu dengan huruf-huruf yang lain di dalam Al-Quran, seperti huruf nun, mim dan sebagainya. Okey, jadi dalam buku tajwid ini kita belajar bagaimana kita nak menyebut bacaan yang mana bila huruf tersebut bertemu dengan huruf lain dalam keadaan-keadaan yang pelbagai. Contohnya kita belajar bagaimana nak kenal huruf hukum nun mati, hukum mim mati dan sebagainya. Bagaimana kita nak tahu bacaan bila alif lam itu selepas huruf alif lam itu ada sabdu dan sebagainya, yang dikenali sebagai huruf alif lam syamsiah. Mungkin ada di kalangan kita tahu, alif lam qamariyah, alif lam syamsiah, tapi bila baca tak boleh nak bezakan cara bacaan. Okey, dalam buku ni pun kita belajar. Seterusnya kita juga menguasai hukum-hukum nun mati. Hukum nun mati contoh iqlab, ikhfa, izhar, idgham bi gunnah dan sebagainya. Hukum mim mati, izham, idgham mutamasilain, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Okey, dalam buku ini juga kita berupaya menguasai tanda bacaan wakaf, tempat berhenti, dan menyambung bacaan, bagaimana nak sambung bacaan, yakni wakaf, iktidak, bagaimana bila berjumpa dengan huruf-huruf yang jangan-jangan kita jumpa dan sebagainya. Okey,
dalam buku ni mesti kita akan belajar. Okey. Dalam pembelajaran tajwid juga kita seloknya kita belajar hukum-hukum, kita belajar hukum-hukum tajwid tersebut sambil-sambil kita akan explore, kita akan rujuk dalam Quran, apakah ada dalam bacaan yang kita baca itu adanya hukum tajwid yang mesti kita ubah cara bacaan mengikut keadaan-keadaan hukum tersebut. Jadi dalam pembelajaran tajwid mesti belajar, kalau dah ada modul mesti ada modul dan juga mesti ada Quran. Sebab bila kita dah selesai mempelajari, contohnya kita belajar Alif Lam Syamsiah, kita akan explore dalam Quran di manakah tempat yang adanya bacaan Alif Lam Syamsiah. Okey. Dan banyak lagi kita akan belajar, kita akan belajar dalam buku modul tajwid ini. Okey. Saya ulang kembali panduan penting kalau kita nak belajar Quran, kita nak belajar tajwid ini, yang pertama mesti niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara penting. Mesti niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya ilmu yang kita belajar itu masuk ke dalam diri kita dan kita dapat gunakan dan kita dapat amalkan sampai bila-bila. Bahkan kita boleh ajar kita punya anak, isteri dan sebagainya. Yang kedua, memberikan tumpuan yang sebaiknya. Okey, jika tuan-tuan mempelajari ilmu ini secara online dengan saya di sini, okey, bagi tumpuan sebaiknya. Kalau boleh, kalau guna handphone, pakai earphone. Apa-apa sahaja kaedah supaya sebutan yang saya sebut ini jelas dan tuan-tuan boleh faham dengan mendengarnya. Dengar dan boleh faham. Kalau rasa tak boleh faham, boleh bertanya saya, insya-Allah. Okey. Yang ketiga ialah mengajar ilmu tajwid ini kepada orang lain seperti anak-anak, isteri, kawan-kawan dan sebagainya bagi mendapatkan penguasaan terhadap hukum tajwid. Okey. Apa sahaja ilmu yang kita dapat mesti kita ajar kepada orang lain, terutamanya orang yang paling dekat dengan kita, iaitu anak, isteri kita. Ajar terus. Dengan harapan mudah-mudahan dengan kita ajar, kita akan ingat. Kita ajar, kita ingat. Macam ustaz sendiri, kalau ustaz tak mengajar, tak menjawab, mungkin ustaz tak ingat. Untuk bagi ingat kembali apa yang telah belajar sebelum ini dengan guru-guru dan sebagainya, mesti kita mengulang dan kita mengajarkan kepada orang lain. Okey. Jadi insya-Allah selepas ini, dalam siri yang selepas ini, kita akan belajar hukum tajwid, insya-Allah. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya pada hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.